Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita dipertemukan di dalam kelas pendidikan Islam tingkatan 4. Jom kita belajar bersama dengan Ustazah Tuti. Anak-anak cuba lihat berkenaan dengan gambar yang dipaparkan di slide. Okey, apakah yang anak-anak nampak? Ya, sudah tentu kita dapati di sini tentang keadaan sebuah bilik yang bersepah. Dan kita lihat tentang satu lagi slide tentang bagaimana seorang kanak-kanak telah mengemaskan bilik tidurnya. Okey, kita lihat antara dua paparan gambar tentang satu bilik yang berselerak dan satu lagi bilik yang berada di dalam keadaan kemas. Okey, apakah yang anak-anak faham tentang kedua gambar ini? Okey, sudah tentu tentang sifat kemuliaan berdikari. Pentingnya kita untuk mengemaskan bilik sendiri tanpa mengharapkan kepada orang lain. Okey, standard pembelajaran pada hari ini ialah membaca petikan hadis, menyatakan maksud hadis, menjelaskan konsep berdikari dan menerangkan kelebihan berdikari dalam kehidupan. Kita lihat sekarang berkenaan dengan petikan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'hu. Riwayah Al-Bukhari. Apakah dimasukkan dengan hadis berikut? Maksudnya ialah jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya, iaitu untuk dijual, pasti lebih baik dari meminta-minta kepada seseorang lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Kita lihat sekarang terjemahan mengikut ayat. La ayyahtatiba, jika seseorang daripada kamu, ayyahtatiba, la ayyahtatiba ahadukum, jika seseorang daripada kamu, huzmatan, mengumpulkan kayu api, ala zahrihi, dan menanggungnya di atas belakangnya, khairullah, itu adalah lebih baik, min ayyas'ala, dari meminta-minta, ahadan, min ayyas'ala ahadan, dari meminta-minta kepada seseorang, fayu'tiyahu, lalu orang itu memberi kepadanya, aw yamna'ahu, atau menolaknya. Dengan hadis ini, apa yang kita fahamkan ialah mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya untuk dijual, itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang. Betapa mulianya seseorang yang berdikari dan tidak meminta-minta kepada orang lain untuk membantu kehidupannya. Antara pekerjaan para Nabi dan Rasul untuk menyara kehidupan keluarga, kita dapati bahawa para Nabi dan Rasul juga mengamalkan sikap berdikari. Sebagai contoh, Nabi Adam AS, seorang petani. Nabi Idris AS, seorang tukang jahit. Nabi Musa AS, seorang penternak kambing. Nabi Daud AS, seorang tukang besi. Nabi Zakaria AS, seorang tukang kayu. Dan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan seorang penternak kambing. Makan dengan berdikari. Kalau lihat daripada gambar yang saya paparkan di sini, bagaimana seorang budak telah menguruskan kainnya, daripada membawa ke tempat jemuran dan menjemur kain tersebut. Okey, maksud berdikari ialah berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Ustazah memberi kata kunci YABPU, iaitu Yang Amat Berhormat Pak Usop. Okey, apakah yang kita dapati pada konsep berdikari? Pertama adalah yakin kemampuan diri. Yang kedua, berazam, tingkatkan kualiti diri. Yang ketiga, bebaskan diri. Yang keempat, guna potensi diri. Dan yang kelima, berusaha menyara kehidupan.
Di sini kita dapati bahawa yakin kemampuan diri maksudnya adalah seorang pelajar itu perlu mampu ada yakin dengan kemampuan diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu tugas yang diamanahkan, sama ada tugas di sekolah ataupun tugas di rumah. Dan yang kedua, azam yang tinggi. Bermaksud seseorang pelajar itu perlu ada keazaman diri ataupun cita-cita diri untuk meningkatkan kualiti kehidupannya. Yang seterusnya adalah bebaskan diri. Maksud bebaskan diri adalah membebaskan diri daripada bergantung pada orang lain, sebaliknya berusaha sendiri dalam keadaan ataupun situasi yang tertentu. Guna potensi diri. Potensi diri seseorang adalah berbeza. Jadi kita perlu gunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke arah yang lebih baik dan ke arah meningkatkan kehidupan diri sendiri. Berusaha bersungguh-sungguh. Ini bermaksud seseorang pelajar itu perlulah berusaha bersungguh-sungguh untuk kehidupannya di masa akan datang. Kelebihan berdikari. Kelebihan berdikari dari sudut agama ialah Islam akan dipandang tinggi. Dari sudut ekonomi akan mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Dari sudut pendidikan melahirkan insan yang pakar dalam penerokaan ilmu, dan dari segi kemasyarakatan memperkasakan daya saing masyarakat. Spektrum ilmu. Al-Miqdam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak memakan seseorang makanan yang lebih baik daripada memakan daripada hasil kerja tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam makan daripada hasil kerja baginda sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Apakah pengajaran ayat daripada hadis ini? Yang pertama, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya adalah sedikit. Kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung pada orang lain demi memelihara maruah diri. Kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Doa untuk memohon keluasan rezeki. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Maksudnya, ya Allah, cukupkan untukku dengan rezeki yang halal tanpa yang haram dan tidak bergantung kepada rezeki daripada sesiapa selainmu. Berikut adalah berkenaan dengan uji minda. Diharapkan pada anak-anak boleh lihat pada uji minda tersebut sebagai ulang kaji pelajaran yang kita telah pelajari sebentar tadi. Okey, anak-anak semua, alhamdulillah kita sudah selesai dalam tajuk berdikari. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.